A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan insya-Allah tuan-tuan yang ada kitab, kita tengok muka surat 132, kelebihan yang ke-32. Ini semua berapa kelebihan? 40, 42 kot, 40. Tahun ni boleh habis lah, insya-Allah, kalau panjang umur lah. Kalau tak kena blok pula PKP ke apa-apa, insya-Allah boleh habis tahun ni lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada seorang menziarahi temannya tinggal di sebuah kampung yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat dengan berupa seorang manusia menghadangi di tengah jalan. Ketika bertemu, malaikat bertanya kepadanya, "Kamu hendak ke mana?" Jawabnya, "Saya ingin pergi menziarahi seorang teman kerana Allah di kampung ini." Maka ditanya, "Adakah kamu merasa berhutang budi kepadanya atau membalas kebaikannya?" Jawabnya, "Tidak, semata-mata kasih sayang kerana Allah." Kata malaikat, "Aku utusan Allah kepada kamu, bahawa Allah kasih kepada kamu sebagaimana kamu kasih kepada kawan kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis ni ceritakan pada kita tentang seorang lelaki daripada satu kampung yang berlainan menziarahi kawan dia di kampung yang lain. Dalam perjalanan dia nak pergi tu, maka datang seorang lelaki yang asalnya adalah malaikat yang dirupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang lelaki. Dia mai. Malaikat ni, tuan-tuan, dia boleh berubah-ubah, muka dia tu boleh berubah. Dia boleh tasyakul, dia boleh berubah. Ada kalanya malaikat ni dia boleh main dalam versi original, muka dia yang original boleh. Ada kalanya dia boleh berupa menjadi beberapa benda yang lain termasuk manusia. Sama ada dia boleh jadi yang elok atau dia boleh berupa menjadi huduh, boleh juga. Kalau tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, ada satu kisah tentang 3 orang lelaki. Lelaki pertama, dia kena penyakit sopak. Lelaki kedua, kena penyakit yang buta. Yang ketiga adalah aqra'. Rambut dia tak ada. Macam kojek, macam tu lah. Tiga orang lelaki ini didatangi oleh malaikat dan mereka tanya, "Hang nak apa?" Orang pertama kata, aku huduh lah, tak ada rambut ni, doa lah bagi aku ada rambut. Dan kalau boleh, naklah harta sikit.
Maka malaikat tu doa, dia jadi handsome, rambut semua elok. Dan dia beri pasangan. Orang yang pertama dapat kambing, yang kedua dapat unta, yang ketiga dapat lembu. Macam itulah, tiga-tiga orang dapat pasangan, jantan betina. Orang kedua pun sama juga. Laki tu kata, boleh tak doa bagi penyakit kulit hilang? Boleh tak doa bagi semua penyakit-penyakit ni, Allah tak buta dia semua, Allah bagi hilang. Setelah apa yang berlaku, dua-dua ekor ni Allah bagi kat mereka ni, sepasang. Masing-masing dengan berkat doa malaikat tadi tu, bertambah duit mereka, jadi businessman, jadi kambing tu, dia dah main bukan kambing sajalah. Dia dah main tahap Pak Mat Western, kambing perap dah. Macam-macam dia bungkus lah, yang tu, yang ni. Bisnes luar biasa. Setelah tiga-tiga orang kaya, malaikat datang macam Ibnu Sabil. Macam orang yang putus bekalan di tengah jalan. Dia kata boleh, dia main dalam rupa depa hak asal. Kalau kawan tu sopak, dia main dalam bentuk sopak. Kalau kawan tu botak, dia main. Kawan tu buta, dia main. Tiga-tiga orang dia main rupa macam tu. Maka dalam dua orang tu mereka kata, ni semua harta aku, bapa aku daripada keturunan, hang tak payah buat pandai nak ambil harta aku. Dia tak mau sedekah dan tolong orang. Malaikat doa kat dia, malaikat kata, bukan hang dulu macam aku ke? Dia malu depan staff dia semua. Dia kata, apa pula hang cakap macam tu, aku memang kaya, tak ada siapa. Maka malaikat tu doa, kalau betul hang cakap, hang tipu, aku doa kat hang kembali macam asal balik. Kacau bisnes dia, orang tipu dia, yang tu, yang ni, down. Habis muflis dia, sehingga dia sakit sama macam dia asal balik. Dua orang, kecuali seorang tu dia kata, hamai, ni semua Tuhan bagi kat aku. Dulu aku macam hang kat susah. Hampir lah ambil. Berapa banyak ternakan hang mau, apa hasil hang mau, hampir ambil semua ni untuk hang. Malaikat tu dak, aku ni malaikat datang untuk uji hampa. Kesimpulan saya nak abang apa? Malaikat ni dia boleh berupa-rupa. Sama ada berupa orang atau berupa selain daripada orang. Saya abang kat tuan-tuan. Sama ada berupa orang yang elok atau sama ada berupa dengan rupa orang yang tak elok. Orang yang tak elok, cerita tadi itulah dalam versi yang huduh tadi tu. Nombor dua, malaikat Jibril alaihissalam pernah juga berupa. Tapi kebiasaan malaikat Jibril berupa ni, dia jadi manusia. Yang manusia tu dia biasanya dia handsome. Tuan-tuan baca dalam hadis matan arba'in kan, hadis 40 tu, macam mana seorang lelaki mai dalam keadaan yang handsome, dalam keadaan putih baju dia. Kami tak nampak macam dia ni orang yang berjalan jauh. Nampak macam orang kampung ni sebab baju tak kotor. Tapi kami tak pernah kenal dia kat kampung ni. Dia duduk depan Nabi, dia tanya soalan, sahabat semua nampak. Nabi tanya, apa kenal siapa? Kami tak tahulah. Itulah Jibril alaihissalam. Dia datang untuk ajar kamu agama kamu. Jibril alaihissalam dia berupa. Jibril alaihissalam biasanya berupa ni, dia akan berupa macam seorang sahabat yang bernama Sayyidina Dihyah radhiyallahu anhu. Dihyah ni dia handsome lah, ada rupa dia ni. Jibril alaihissalam kalau main dunia, kebiasaannya Jibril ni dia akan suka berupa macam Sayyidina Dihyah radhiyallahu anhu. Sehingga Aisyah ni dia tak tahu tau. Aku pun kadang-kadang confused. Nabi ni duk sembang dengan Jibril. Betul yang tu Jibril ke yang tu Dihyah? Aku tak boleh detect. Kecuali setelah perjumpaan itu perpisahan berlaku, Nabi SAW balik kot jalan tu, dan lelaki tadi yang aku tak tahu siapa, dia balik kot ni, berpisah macam tu. Aku tahu yang tu manusia, bukan Jibril. Kalau Jibril yang mai berupa dengan Sayyidina Dihyah, Nabi SAW akan mai bagi tahu kat aku ayat apa, perintah apa terkini, laporan-laporan tentang wahyu dan sebagainya, bagi tahu dekat aku. Atau Nabi akan naik mimbar, bagi tahu dekat semua orang. Aku tahu itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Seorang lagi sahabat tuan-tuan yang baca Quran, yang nama dia adalah tak ingat. Nama dia baca Quran, dia kata, aku baca Quran dekat sini, kuda aku duduk situ, sebelah ada anak aku kecil dalam buai. Aku baca Quran, aku tengok ada satu awan mai. Awan putih, betul-betul duduk atas kuda aku. Aku pun baca lagi. Kuda aku macam seronok, dia lompat macam tu, lompat seronok.
Aku baca lagi, dia seronok lagi. Aku baca lagi, dia macam duduk melompat-lompat. Aku takut seronoknya kuda tu dia pijak pula anak aku. Aku berhenti Quran. Aku pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, itu, wahai Rasulullah SAW, saya baca Quran. Saya nampak macam kepulan awan-awan hitam datang di atas kuda. Dia cerita lah macam ni. Saya pun berhenti. Maka Nabi SAW kata, kalau hang, sebab apa hang berhenti? Kerana itu adalah malaikat yang dia mai untuk dengar bacaan Quran hang tu. Sehingga menyebabkan kuda tu jadi seronok sangat. Tapi kuda tu dia tak tahulah, dia jadi macam lompat-lompat gitu. Maksudnya malaikat ni dia boleh berupa-rupa lah. Jadi manusia, dia jadi apa-apa selain daripada tu lah. Binatang saya secara peribadi tak pernah dengar lagi lah. Malaikat jadi binatang tak pernah. Berupa orang, berupa benda macam tu, dia boleh berlaku. Dulu ada juga dalam hadis Bukhari berkaitan seorang petani yang sama juga malaikat mai tanya kat dia. Banyaklah kisah-kisah yang malaikat boleh berupa ni. Maka malaikat tu dia tahan kawan ni, dia tanya, hang nak pergi mana? Dia kata, aku ni sebenarnya ada member aku, ada saudara aku kat kampung sebelah ni. Aku on the way nak pergi jumpa dia. Malaikat tanya, ada apa-apa ada benda dengan dia? Maknanya nak kutip hutang ke? Hang ada nak bincang pasal projek ke? Ada tak apa-apa manfaat dunia yang hang pergi cari? Ada benda yang dia kena bagi kat hang? Atau ada benda yang hang nak tuntut daripada dia? Dia kata, tak ada, aku pergi ziarah ni semata-mata aku sayang kat dia. Dia saudara aku, nak hubung silaturahim dengan dia. Tu je. Maka malaikat tu dia kata, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku nak bagi tahu dekat hang, Allah Subhanahu wa taala sayang dan suka dekat hang disebabkan hang sayang dan suka dekat saudara hang tu. Sayang dan suka dekat saudara hang. Ada beberapa benda lah yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan daripada hadis ni. Yang pertama, pentingnya kita ni niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sesuatu benda tu ada terselit dan tersedit benda-benda dunia yang kita nak, kemungkinan lelaki tadi tu dia tak akan dapat kelebihan yang besar. Lelaki tu pun tak tahu, dia nak pergi tu, dia pergi ziarah biasa je. Dia tak tahu anugerah besar yang Allah sedia kat dia, melainkan Allah habaq kat dia melalui perantaraan malaikat tadi tu. Maknanya, orang yang buat sesuatu benda, walaupun benda tu kecil, Allah bukan ada apa, pergi jumpa member aku je pun. Tapi yang kata Islam ni, dia hargai niat orang yang ikhlas yang baik. Walaupun kita buat benda tu halus dan kecil, tetapi kita dapat satu benda besar apa dia? Kasih, cinta dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia pertama adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, hadis ni juga mengajak pada kita berkaitan dengan kelebihan berkasih sayang di antara kita sesama umat Islam. Hadis ini sangat sesuai dengan apa yang sedang berlaku dengan kita sekarang ni. Adalah berkaitan dengan tipis dan nipisnya kasih sayang yang ada di kalangan kita umat Islam ni. Kata Nabi SAW, antara alamat-alamat kiamat, kamu hanya akan bagi salam pada orang yang kamu kenal sahaja. Orang yang kita tak kenal, maknanya kita rasa kekok kita nak bagi salam. Padahal benda tu boleh hubungkan silaturahim dan tanda kasih sayang di kalangan umat Islam. Benda tu jadi tak ada. Daripada hadis ni juga nombor 3 kita nak tahu apa dia. Kalau kita benci sesama umat Islam, saudara kita, atas sesuatu benda yang kita rasa benda kecil-kecil tapi kita benci pada dia, kita tak suka pada dia, benci, perasaan membenci dan putus silaturahim yang ada, kalau ada di dalam jiwa-jiwa kita, dikhawatiri kemarahan Allah. Tadi Allah sayang. Maknanya kalau kita duk kerja benci orang, kerja duk laknat orang, kerja duk maki kat orang yang tu yang ni semua, takut-takut kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala akan ada bersama dengan mana-mana orang Islam yang perangai dia suka caci maki, putus silaturahim sesama umat Islam yang ada. Jadi kita di samping hablum minallah, semayang kita bagus, ibadat kita bagus semua ni, maka ada satu lagi bahagian yang kita jangan lupa,
adalah bahagian yang kita kena ada satu hablum minan nas, hubungan sesama manusia, yang mana hubungan sesama manusia ni dia terjalin dengan silaturrahim. Antara benda besar yang mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah perkataan atau perbuatan kita, silaturrahim kita di dunia. Maka sekarang ni PKP tak habis lagi. Dah habis nanti 18 PKP tu. Kalau kita ada niat kita nak pergi ziarah saudara-saudara atau adik-beradik kawan-kawan kita kerana Allah SWT, itu niat yang sangat baik dan sangat bagus. Jangan niat dia pergi ziarah ada sesuatu benda yang dia boleh dapat daripada kawan tu, maka takut-takut anugerah kasih sayang Allah tu dia akan hilang daripada orang tu. Okey, apa orang tu akan dapat kalau Allah sayang kat dia? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau Allah dah suka kat seorang, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam bagi tahu, kata, aku suka kat dia ni. Hang tolong inform dekat semua penduduk di langit, malaikat, kata, aku sayang dekat dia. Hampa pun kena sayang dekat dia. Malaikat akan inform pula kepada semua penduduk-penduduk di bumi ni, termasuk binatangnya, pokoknya, semua benda. Kata dia ni orang yang dalam list orang yang Allah sayang. Maka hampa pun kena sayang dekat dia. Banyak benda tuan-tuan yang berlaku luar biasa kepada para sahabat Nabi SAW ketika mana mereka ini menjadi orang yang sangat diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cerita yang saya boleh bawa pada tuan-tuan adalah kisah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Safinah radhiyallahu an. Sayyidina Safinah ni lelaki. Dia suka sangat tolong dan khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sampai mana-mana daripada perjalanan musafir, loading barang daripada unta tu dia bawa turun. Kalau Nabi nak pergi mana-mana pula, dia tolong loading pula barang, ikat, bagi kemas. Dia suka khidmat, dia suka tolong. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, hang ni macam safinah lah, macam kapal. Kapal kan boleh bawa barang banyak, jadi khidmat, memudahkan orang. Nabi bagi kat dia nama Sayyidina Safinah radhiyallahu an. Sayyidina Safinah berlaku satu kisah karamah dia. Satu kisah berlaku dia sesat di hutan, dan apabila dalam hutan dia duduk jalan-jalan, jumpa seekor singa. Singa tu tengok dia. Dia tengok singa. Dia pergi kat singa tu, dia piak telinga singa tu, dia kata, aku sahabat Nabi SAW, hang tolong tunjuk kat aku jalan keluar daripada hutan ni macam mana. Singa tu membawa dia. Dia singa jalan depan, dia duduk belakang. Macam food panda, dia duduk depan. Dia tolong bawa. Sampai kat luar, dia pun mengaum 3-4 kali macam babai, dia balik. Kisah ni ada dalam kitab Hayatus Sahabah, jilid yang keempat, bab Ta'yidatul Ghaibiyah, bantuan-bantuan luar biasa yang diterima oleh sahabat. Banyak dalam tu bagaimana kisah sahabat boleh dengar suara malaikat. Beberapa orang sahabat dengar suara malaikat ketika berada di medan Badar. Ada qaddim ya haizum. Sahabat tu kata, aku duk lawan. Aku dengar perkataan qaddim ya haizum, qaddim ya haizum. Aku duk fight dengan dia tu. Aku kalih sini, kalih balik, kepala dia tu tak ada lah. Ada siapa kepancung dia. Tapi aku dengar perkataan qaddim ya haizum. Haizum tu nama malaikat. Sama-sama depa tu, depa duk arahkan, okey, hang tolong sini, hang tolong sana, hang tolong sini. Depa dengar. Tu karamah Allah beri pada para sahabat lah. Depa ibadat, kemah depa dapat lah macam-macam. Kita subuh pun menerap. Tak payah harap lah benda pelik-pelik ke tu. Saya semayang tak dapat benda pelik pun. Tak payah dapat benda pelik tu, anugerah Allah bagi. Ada orang kata kat saya, Ustaz tengok ni ayat dalam gelas ni. Saya nak zikir la ilaha illallah 50,000 kali, sagi gelas ni pecah, dia kata. Dia pegang tasbih, dia buah ayat, dia buat macam tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kata, ampun Zat.
Hang nak buat apa? Dah ustaz tengoklah, saya bagi gelas ni pecah. Saya zikir dia. Dia teman aku bagi gelas pecah. Tak payah zikir sampai 50,000. 2 saat je. Aku baling kepala hang pecah gelas ni. Dah hang zikir, hang nak apa? Hang nak gelas pecah ke? Hang nak dapat keredaan Allah Ta'ala? Keredaan Allah jauh lebih besar daripada gelas pecah. Dia kata aku nak jalan tayak. Jalan tayak apa? JT tu ada. boleh jalan tayak. Jalan tayak wali Allah ke? Belum tentu. Kata ulama, kalau hang boleh tengok orang boleh jalan tayak, wa yatiru fil hawa, dan dia boleh terbang di udara, hang tengok dulu dia punya syariat dia. Semayang 5 waktu cukup ke tak? Sebelum hang nak angkat martabat dia, hang tengok dia punya basic semayang, tutup aurat semua okey ke tak okey. Kalau okey, itu anugerah Allah bagi kat dia. Jangan kata dia ni jangan kata dia tu duk terbang ke, duk cakap makrifat ke, duk cakap macam berlipat-lipat ke apa, duk tergulung lidah ke tu. Semayang pun dah pakat menerap di lutut dia. Yang ni lah dia manusia bagus. Atau ramai manusia ada dalam keadaan macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita buat ibadat bukan nak dapat sesuatu benda yang lain. Kita buat ibadat untuk dapat keredaan Allah SWT. Tengok muka surat 134, sabda Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam, semua orang Islam ni bersaudara. Sama ada kita kenal atau kita tak kenal, itu nama kita adalah orang Islam tu bersaudara. Tambah-tambah kalau kita pergi luar negara, dengan apa kita boleh ikat kasih sayang kita? Dengan bagi salam. Kita tengok dia tu nampak macam Islam, kita kata Assalamualaikum, dia reply dekat kita Waalaikumsalam. Kita tak kenal dia, tapi ada satu touching antara kita dengan dia. Kita rasa rapat. Ada tak mana-mana kedai makan orang Islam dekat sini? Aku duduk kat US ni, aku dah lama dah tak jumpa. Aku jumpa ada kedai Pakistan yang tak larat makan nasi biryani. Kedai lain ada tak? Dia Islam, dia jawab salam kita. Oh, you are my brother, Muslim brother. Come I bawa hang pergi mana kedai makan ke apa-apa. Maksudnya tiba-tiba dia jadi kenal ke tu. Tu nama kata akidah la ilaha illallah tu adalah akidah luar biasa yang merentasi zaman, masa dan semua benda. Sebab tu sama-sama umat Islam kita lebih kurang sikit-sikit tak payah kira lah. Alah kedai tu, kedai BMF. Bawang biasa RM2, dia jual RM2 2 kupang. Antak ya lo dia jajar kata ceruk 2 kupang tu. 2 kupang tau tak, 2 kupang lebih. 2 kupang tu hang buang di kedai lain tak kata apa pun. Tapi bila ada sikit-sikit kira sama-sama orang Islam, kita rasa saudara tu macam mana? Ni kata Nabi SAW, bandingan orang beriman dalam hubungan kasih sayang macam jasad. Apabila salah satu anggota sakit, seluruh anggota rasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Maknanya orang Islam ni dia macam anggota lah. Ada tak kalau tangan kita luka, tangan kita darah, ada tak tangan lain, tangan ni akan kata, baik pergi kat hang lah. Hang darah, hang punya pasal ya. Tak, apa yang berlaku? Tangan ni akan pegang. Tangan ni akan telefon. Kaki akan bergerak pergi ke mana? Ke kereta. Tangan ni akan balut pula. Mulut ni akan kata sakit lah apa semua. Otak. Semua orang bekerja sama hanya disebabkan luka kecil dia. Sebab tu kata pepatah Arab, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadi macam 2 tangan. Kerana 2 tangan ni dia saling bekerja sama, dia tak kira. Walaupun tangan kanan ni dia semua kok baik je. Makan dia, jam tangan dia, dapat benda elok dia, dapat anugerah dia, shake hand dia, semua dia. Kiri semua habuan tak elok ya. Nak basuh najis tangan kiri, nak pegang benda tak elok tangan kiri. Kiri dinisbahkan pada benda tak elok. Kanan dinisbahkan pada benda elok. Ada tak kanan dengan kiri dia dengki di antara satu dengan lain? Tak. Masing-masing bekerja sama. Nak bawa kereta, dua-dua bawa. Nak bawa motor, dua-dua kerja sama. Walaupun masing-masing ada kelebihan masing-masing, tapi masing-masing tak pernah dengki di antara satu dengan lain. Jangan jadi macam 2 telinga, kata pepatah Arab tu apa dia? Hang tak kenal aku tak kenal hang. Aku tak pernah jumpa hang, hang tak pernah jumpa aku. Aku tahu hang jiran sebelah, tapi satu hari aku pun tak pernah bersilaturahim dengan hang. Ada telinga kanan pi kat kiri? Tak ada. Kecuali gambar Toy Story dah.
Patung tu kan, boleh terkeluar telinga tu, dia gabur-gabur. Tu kartun ada lah. Manusia tak ada. Maka orang Islam dia kena jadi macam mana? Macam mana tangan. Semua bekerjasama. Tengok orang tu susah, tengok orang ni senang. Banyaklah tengok tuan-tuan PKP ni orang Islam pakat jadi bagus. Loading beras dalam kereta, loading Milo, loading yang tu. Duduk tepi jalan, buka bonet kereta. Siapa mau main ambil? Allah bagusnya. Masjid, cara masjid. Orang kaya, cara orang kaya. Cara frontliners, bagi cara frontliners pi ke hospital Pala Batai, bagi yang tu, bagi baju, bagi ayak, bagi makan tengah hari. Tengok hospital, tengok ni apa, polis rela duk jaga tengah-tengah jalan, beli nasi bungkus, nasi tomato ke apa, hantar pukul 12 tengah pergi hantar kat dia. Hampa ada berapa orang? 8 nak ambil ayak sekali, ayak mineral semua. Kenal pun tak. Tapi dia rasa ukhuwah Islam tu, dia nak tolong. Tak Islam pun kadang-kadang tu. Bagi. Jiwa ni jiwa besar yang tak semua orang boleh buat dan tak semua orang ada. Ada orang ada duit, dia bagi ke orang. Sebab dia tu tak ada duit, tapi dia ada tenaga dan kemampuan nak buat benda. Dia ambil duit dia pas kat dia ni. Ada orang dia ada tenaga tapi tak ada duit. Ada orang yang ada duit tapi dia tak ada tenaga. Maka dia gabung. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Tambah sekarang ni kita berada di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan apa? Bulan haram. Semua pahala digandakan 2 kali darjah. Ganda kebaikan. Jahat pun sama, baik pun sama. Kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, wa baqiyat hurmatu syahrul hurum fi tad'ifil ujuri wal auzar. Bermula bulan-bulan haram itu dijadikan pahala double dan juga dosa juga dijadikan double dosa. Maka bulan Rejab ni lambak lagi lah orang pulun buat pahala. Dengan sedekahnya, dengan semayangnya, dengan duhanya, dengan qiyamnya, dengan yang tunya, dengan yang tu. Semua baik buat. Sebab apa? Sebab road to Ramadan. Kata ulama, bulan Ramadan ni, bulan Rejab ni, bulan bersuci. Bulan Sya'ban, bulan berwudu. Bulan Ramadan, bulan ibadat. Setengah ulama bagi tamsilan, bulan Ramadan, bulan Rejab ni bulan kita tanam, Sya'ban kita siram, dan Ramadan tuai hasil dia. Maknanya time ni duk mula dah. Dengan dermanya, dengan semangatnya, dengan Qurannya. Dia mai ke Sya'ban, dia mai ke Ramadan, dia dah biasa benda tu dah sebati di dalam jiwa dia. Maka banyaklah kita tengok. Ada orang tanya, boleh puasa tak Ustaz? Boleh, tuan-tuan nak puasa berapa hari? Kata Nabi SAW, puasa sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu adalah sembahyang di tengah malam. Dan puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan adalah pada bulan haram. Bulan haram tu 4 bulan. Nama pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Seorang je duk jauh, nama dia Rejab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hujung nama dia apa? Rejab. 4 ni bulan haram. Bulan paling bagus puasa selain daripada bulan Ramadan. Nak puasa berapa hari? Hang punya pasal. 5 hari? Boleh. 7 hari? Boleh. Tak mau puasa tu tak mau puasa pun tak apa. Nak puasa? Boleh. Tengah puasa, jangan batal puasa orang. Nabi Muhammad tak buat baik ang buka. Yang kawan tu. Jangan abang dia tu. Kita tambah amal kita untuk berpuasa. Okey lah. Okey apa? Ada 27 minit. Ada cukup? Lebih kurang lah nah. Tu je tuan-tuan, masa pendek lah. Harap-harap dapat faedah dan manfaat daripada program kita pada malam ni. Terkejap juga masa. Tak apalah. InsyaAllah selepas PKP nanti kita ada ruang balik macam biasa nanti insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.